Selamat petang kepada Dr. Tuan Bakij. Kami dari grup 15 akan membentangkan tugas MPTJ3 iaitu mengenai pilot study. Tapi dalam pembentangan kali ini kami lebih fokus kepada preliminary test kerana kami menggunakan kajian kualitatif bagi tugasan penyelidikan dalam kaunseling kami. Okey, jadi apakah itu preliminary test? Jadi definisi preliminary test ataupun kajian rintis, menurut Creswell, kajian rintis ini adalah merupakan kajian awal yang dijalankan sebelum kajian utama untuk menilai kebolehgunaan dan keberkesanan instrumen, prosedur ataupun metodologi yang dicadangkan. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti dan memperbaiki sebarang kelemahan ataupun isu yang mungkin timbul dan juga memastikan bahawa kajian utama dapat dijalankan dengan lebih lancar dan menghasilkan data sah serta boleh dipercayai. Jadi instrumen yang kami gunakan dalam kami punya kajian adalah soalan temu bual. Jadi sebelum kami mau menemu bual responden sebenar, kami menggunakan 2 orang responden dari latar belakang etnik yang berbeza di UMS lah untuk memastikan soalan temu bual kami ini relevan dan juga difahami oleh pelajar dari pelbagai etnik. Jadi yang kedua, ujian kefahaman soalan. Jadi dengan menggunakan preliminary test ini, kami juga boleh tahu lah kalau responden ujian kami itu tadi, kami minta diorang menjawab soalan temu bual mengenai pengalaman mereka dalam sesi konseling. Ini kerana kami mau ujilah sama ada soalan tersebut sesuai dengan konteks budaya mereka masing-masing. Okey, dan seterusnya yang ketiga adalah kami juga mendapatkan maklum balas daripada responden kajian rintis ini, di mana kami mau tanya diorang lah, minta feedback tentang soalan yang mereka suka fahamkan dan juga ataupun yang tidak relevan untuk memperbaiki instrumen temu bual kami. Dan yang keempat adalah penyesuaian soalan. Berdasarkan maklum balas itu, kami pun boleh tahu bagaimana kami menyesuaikan soalan agar lebih jelas dan juga sesuai dengan latar belakang budaya etnik responden. Terus yang terakhir ialah tujuan ujian. Jadi tujuan utama kami adalah untuk memastikan soalan temu bual tersebut sesuai dan juga kami dapat menggali data berkualiti untuk kajian penuh sebelum kami menjalankan kajian utama kami kepada responden kami yang sebenarnya. Dan prosedur dan juga tujuan yang mengenai preliminary test ini dengan lebih lanjut akan dijelaskan oleh ahli kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syarina binti Ahmad, nombor matriks BP 21110119. Tujuan preliminary test dalam kajian kualitatif kami, yang pertama untuk memastikan kesesuaian instrumen kajian. Kajian kami melibatkan pelajar daripada 6 etnik berbeza di Universiti Malaysia Sabah. So, preliminary test bertujuan untuk memeriksa sama ada soalan temu bual atau paduan kajian kami relevan dan sesuai dengan konteks budaya setiap etnik yang kami kajilah. Tujuan yang kedua untuk menilai kefahaman peserta terhadap instrumen. Ujian awal ini boleh membantu kami memastikan bahawa peserta memahami soalan dan konsep yang digunakan tanpa kekeliruan atau salah tafsir. Tujuan yang ketiga untuk mengenal pasti kelemahan metodologi lah. Jadi preliminary test ini membolehkan penyelidik seperti kami mengenal pasti dan memperbaiki sebarang isu dalam proses temu bual kami lah. Jadi kami guna ini seperti kebolehsanaan kaedah pengumpulan data. Tujuan yang terakhir, kami guna preliminary test ini untuk meningkatkan keberkesanan kajian utama. Dengan apabila kami menguji prosedur awal, menyelidik, kami dapat memperhalusi reka bentuk kajian kami lah setelah kami guna preliminary test ini untuk memastikan proses pengumpulan data kami berjalan lancar dan memperoleh data yang berkualiti lah. So, itu saja tujuan kami menggunakan preliminary test. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Asyira binti Muttalib. Nombor matriks BP 21110267 akan membentangkan proses preliminary test. Okey, bagi proses yang pertama ialah memastikan objektif jelas dan sesuai dengan konteks ujian, di mana objektif bagi kajian kami yang pertama ialah mengenal pasti pengalaman pelajar UMS daripada 6 etnik yang berbeza dalam menjalani sesi kaunseling. Yang kedua, menganalisis bagaimana perbezaan latar belakang etnik mempengaruhi pengalaman pelajar dalam sesi kaunseling di UMS. Yang ketiga ialah menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh pelajar daripada latar belakang etnik yang berbeza dalam menjalani sesi kaunseling. Dan yang terakhir, menganalisis perkhidmatan kaunseling membantu pelajar daripada latar belakang yang pelbagai. Okey, itu untuk proses yang pertama. Kita kena tentukan objektif itu sesuai dengan konteks ujian. Dan proses yang kedua ialah penyediaan instrumen ujian bersesuaian dengan objektif
ujian, di mana instrumen yang kami gunakan adalah soalan temu bual. Proses yang ketiga ialah menentukan kumpulan sasaran ataupun peserta yang akan diuji, di mana peserta kami terdiri daripada 6 klien daripada berbeza latar belakang etnik yang pernah menjalani sekurang-kurangnya 1 sesi kaunseling. Dan proses yang keempat pula adalah melaksanakan ujian dalam persekitaran kondusif dan teratur, di mana untuk keselesaan ujian ini dijalankan. Dan proses yang kelima pula ialah pengumpulan data, di mana pengkaji akan merekodkan data yang dengan sistematik untuk dianalisis. Dan seterusnya, proses yang keenam pula ialah menganalisis hasil ujian untuk mengenal pasti tahap pencapaian peserta. Dan proses yang terakhir pula ialah berdasarkan hasil analisis, tentukan langkah seterusnya seperti mengambil maklum balas daripada peserta. Sekian itu sahaja 7 proses bagi preliminary test. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syamsura binti Samsudin, matrik number BP 2110136. Jadi saya akan membentangkan untuk dapatan preliminary test lah. Okey, jadi dapatan yang pertama adalah kekuatan instrumen. So setelah kami membuat ujian ringkas dengan 2 responden, soalan temu bual kajian kami jelas dan mudah difahami oleh responden ini. Dan kedua-dua responden ini dapat menjawab soalan dengan lancar tanpa memerlukan banyak penjelasan tambahan. Dan beberapa soalan berjaya mencetuskan perbincangan yang dalam, menunjukkan bahawa ia relevan dengan objektif kajian kami lah. Okey, untuk yang kedua pula adalah dapatan mengenal pasti isu. So kami dapat mengenal pasti isu lah setelah membuat dapatan ini. Jadi walaupun secara keseluruhan soalan kami ini mudah difahami, terdapat beberapa soalan yang responden anggap terlalu luas sehingga mereka sukar untuk memberikan jawapan yang spesifik, dan pengurusan masa menjadi cabaran apabila temu bual mengambil masa lebih lama daripada yang dirancang, iaitu sekitar 45 hingga 50 minit berbanding sasaran 30 minit. Dan salah seorang responden dia kelihatan sedikit agak-agak untuk menjawab beberapa soalan yang bersifat sensitif lah, dan menunjukkan bahawa perlu ada langkah tambahan untuk meningkatkan keselesaan para peserta tersebut. Dan yang terakhir adalah tindak balas peserta, di mana dapatan preliminary test ni dia menunjukkan bahawa kedua-dua peserta memberikan maklum balas mengenai pengalaman temu bual, dan seorang menyatakan ia adalah pengalaman yang baik kerana soalan membantu mereka refleksi, manakala seorang lagi menyatakan bahawa beberapa soalan boleh lebih fokus. Dan selain itu, kedua-dua peserta mencadangkan penambahan soalan yang lebih spesifik lah untuk memudahkan mereka memahami konteks soalan kajian. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada penambahbaikan. Okey, so yang pertama adalah perlu mengubah suai soalan. Jadi berdasarkan maklum balas peserta, kami telah menambah baik beberapa soalan temu bual dengan menjadikannya lebih spesifik dan lebih terfokus. Contohnya soalan yang sebelum ni dia berbunyi, bagaimana pandangan anda tentang cabaran kehidupan? Dan kami ubah soalan tu kepada boleh anda kongsikan pengalaman spesifik mengenai cabaran kehidupan dalam pendidikan anda. So itu lebih fokus dan lebih jelas lah. Okey, yang kedua adalah penyelarasan format temu bual. So kami juga telah menyusun semula urutan soalan supaya ia lebih mengalir dengan logik dan mudah diikuti oleh responden. Dan panduan kepada penemu bual turut disertakan supaya mereka dapat mengendalikan sesi dengan lebih cepat. Dan yang terakhir adalah pengurusan masa. So untuk menangani isu masa ni, kami telah memfokuskan kepada soalan utama sahaja dan mengurangkan bilangan soalan tambahan. Dan penemu bual juga diberi latihan supaya dapat memandu perbualan ataupun membawa perbualan tanpa menyimpang ataupun
hanya berfokus kepada kajian kami sahaja. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semua, jadi nama saya National Bin Said, bernama Matrix BP 211160561. Hari ini saya akan membincangkanlah apa impact positif yang kami dapat menjalankan separat temu bual ni. Yang mana nama kata lain dia preliminary test. So, yang pertama kami dapat memperbaikilah soalan kajian, di mana soalan kajian ni memastikan soalan lebih mudah difahami sesuai dengan bahasa dan istilah yang digunakan. Jadi sebenarnya kami menjalankan separa temu bual ni, kami dapat lihatlah di mana tahap kefahaman responden tu terhadap soalan-soalan kami. So ada yang beberapa soalan tu yang tidak difahami dan istilahnya tidak betul, jadi kami ada masa untuk memperbaikinya dan mengubahnya. Lepas tu yang kedua, mengenal pasti cabaran teknikal lah. So, mengenal pasti dan menyelesaikan isu teknikal sebelum sesi sebenar. Yang mana di sini kami ada identifikasi beberapa permasalahan yang dapat kami ubah suai, dapat kami beware lah sebelum sesi temu bual yang sebenar dijalankan, which is dari segi pengaturan masa dan juga pengaturan pembahagian soalan-soalan lah, yang mana agar masa kami buat sesi temu bual yang sebenar tidak lagi berjumpa this kind of problem. Kalaupun kami jumpa ni masalah, kami tahu sudah apa mau buat, kami tidak lagi surprise lah dengan permasalahan ini. Lepas tu yang seterusnya ialah kepekaan budaya yang lebih baik. So memahami sensitiviti budaya setiap etnik, menjalankan pendekatan lebih eksklusif. Jadi dari segi menjaga sensitiviti responden pun kami sudah aware dengan semua ni. So kami tahulah apa yang perlu kami cakap dan apa yang tidak perlu kami cakap ataupun tidak patut kami cakap di depan kami punya etnik depan kami punya responden. So di sini kami dapat menjagalah responden kami yang sebenar tu supaya dorang tidak terkilan dan dorang willing untuk berkongsikan apa je yang dorang mau kongsi sepanjang temu bual lah. So, lepas tu pengumpulan data yang lebih berkualiti dengan memastikan instrumen kajian telah diuji. Kami boleh mengumpul data yang lebih tepat, konsisten dan berkualiti tinggi semasa temu bual sebenar. So, this one macam saya cakap tadi lah, kalau kami sudah prepare, kami sudah be aware begitu. So, I think data yang kami collect pun akan berkualiti dan juga konsisten, sebab macam saya cakap tadi, kalau macam kalau responden itu sendiri sudah okey dengan penemu bual, sudah selesa dengan penemu bual, tidak mustahil semua data yang kami collect adalah genuine daripada responden itu sendiri. Lepas tu peningkatan keberkesanan instrumen. So menguji keberkesanan dan kesempurnaan soalan untuk mengukur pengalaman konseling dengan tepat. So di sini kami dapat tengoklah sejauh mana soalan-soalan kami tu, instrumen di dalam soalan-soalan kami tu membawa kepada target yang kami inginkan. Contoh macam kami ingin pengalaman konseling kan begitu. So adakah kami punya soalan tu menuju kepada target kami? Sama ada soalan kami tu tidak jauh beza kah begitu, ataupun tidak jauh daripada target kami kah, ataupun kami punya soalan-soalan tu sudah keluar daripada topik kami begitu. Contohnya macam ada soalan yang perlu kami tambah baik ataupun orang bilang menambah baik, ataupun ada soalan yang kami akan add on, dan ada juga soalan yang tidak relevan, yang tidak menepati kami punya topik tu kami buang daripada kami punya senarai soalan. So itu antara yang kebaikan-kebaikan yang kami boleh dapatlah sepanjang kami menjalankan separa temu bual ni. So overall untuk separa temu bual ni ataupun preliminary test ni sangat membantu kami punya kajian setakat ni, dan dia buat kami bersedialah dalam menjalani temu bual yang sedang kami lakukan. Okay? Hai, saya akan membentangkan mengenai impak negatif dalam menjalankan separa temu bual, yaitu preliminary test. Yang pertama ialah data tidak lengkap dan tidak tepat, yang menyebabkan jawapan ini kurang mendalam atau tidak mencukupi. Responden memberikan jawaban yang ringkas atau kurang relevan, menyebabkan data yang tertumpu tidak mencukupi analisis yang mendalam. Yang kedua adalah bias dalam data,
yang menyebabkan soalan ini tidak jelas. Dia boleh menyebabkan jawapan tidak konsisten. Penemu bual mungkin dia secara tidak sedar mempengaruhi jawapan responden dengan bertanya soalan atau memberikan petunjuk. Dan yang ketiga, kos masa atau sumber, di mana hasil kurang berkualiti memerlukan temu bual tambahan, pengurusan masa dan sumber yang tidak lengkap boleh meningkatkan beban kerja. Dan yang keempat, kesukaran dalam mengurus perbandingan, yaitu jawapan pelbagai menyukarkan analisis. Oleh kerana sesetengah temu bual ini selalunya menyebabkan soalan terbuka dan berbilang jawapan dan membandingkan keputusan antara responden menjadi lebih sukar. Dan yang kelima, dikurang keserasian dengan responden, yaitu tanpa persiapan dan pelaksanaan yang betul, responden mungkin merasa tidak selesa atau kurang kepercayaan terhadap penemu bual, menyebabkan jawapan mereka kurang menggambarkan pandangan sebenar mereka. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.